بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة التمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاتي وثوابي وقربي سبحانه وتعالى. السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah di hari InsyaAllah pada kali ini kita sambung mudzakarah kitab kita, kitab At-Taqdirat As-Sadidah dalam perbahasan bab nikah, dan telah kita sampai pada bahagian yang ke-6 daripada jenis-jenis melihat wanita. Kita sebut sebelum ni memandang wanita, hukum kepada memandang wanita kita boleh pecahkan kepada 6, dan telah kita selesaikan 5 daripadanya. Ini maksudnya ke-6. Kita baca as-sadisu an-nadharu lisyahadati yajuzu an-nadharu min ar-rajuli ila al-mar'ati wal 'aqsu lisyahadah. Nazar, melihat wanita, lisyahadah, untuk membuat penyaksian. Apa hukumnya? Yajuzun nazar minar rajul ilal mar'ah, harus lelaki memandang wanita atas tujuan untuk membuat penyaksian. Begitu juga wanita memandang lelaki. Penyaksian itu pula sama ada tahammulan. Tahammulan ni kita pikul syahadah, kita bawa syahadah. Wa adaan ini kita sampaikan syahadah. Di tahammulan tu kita tengok benda tu, itu tahammul. Kita dah pikul syahadah, kita dah bawa syahadah. Lepas tu kita sampaikan syahadah itu di hadapan qadhi. Sampaikan syahadah dipanggil adaan. Jadi dalam dua-dua keadaan, sama ada tahammulan ataupun adaan, boleh untuk kita lihat wanita. Tahammulan wa adaan ka an yatahammala rajulan anna fulanatan اشترط من فلان كذا كذا ثم يؤدي هذه الشهادة عند القاضي فإذا نظر إليها وتحمل الشهادة عليها كلفت كشف نقابها عن وجهها عند الأداء إن لم يعرفها في نقابها. Contohnya, seorang lelaki tahammul syahadah pada seorang lelaki yang lain yang membeli daripada seorang lelaki tahammul syahadah, seorang wanita membeli daripada seorang lelaki yang lain. Okey. Tak. Kemudian penyaksian itu dibawa depan qadhi. Mungkin ada pergaduhan antara pembeli dengan penjual, jadi dibawa pembeli dengan penjual itu depan qadhi. Jadi qadhi nak saksi. Saksi kepada apa? Saksi kepada yang membeli itu ialah wanita tu, bukan orang lain. Jadi kitalah yang orang yang melihat wanita tu sebagai pembeli, dia yang menyampaikan syahadah tersebut di depan qadhi. Dia buat penyaksian yang dia memang lihat betul-betul perempuan itu yang membeli daripada pihak si penjual. Okey, kalau ketika mana nak buat penyaksian depan qadhi tu, perempuan tu pakai niqab. Tadi masa tahammul nampaklah muka tu, tapi masa nak ada syahadah, perempuan tu pakai niqab, pakai purdah. Maka ketika itu perempuan tu kena buka, boleh diarahkan oleh qadhi untuk buka wajah, dan ketika itu lelaki yang tahammul syahadah tu akan kenal lah, ini memang betul lah perempuan ini yang membeli daripada penjual itu. Maka syahadah itu telah diadakan dengan cara yang sempurna. Begitu cara mudah-mudah saja. Okey, wa syahadatu taratan takunu 'ala al-af'al fala budda min an-nadhari li syahadati kar-radha' wa zina. Syahadah ini ada kala berlaku ke atas perbuatan. Penyaksian itu ada kala berlaku ke atas perbuatan. Maka nak tak nak mesti tengok. Kalau seseorang tu nak buat penyaksian ke atas perkara yang berbentuk perbuatan, contohnya radha'. Radha' ni penyusuan lah. Kita nak sebut Ali menyusu daripada Zainab. Ali ni kecil lah, umur setahun contoh. Dia tu menyusu daripada Zainab 5 kali kenyang.
Kita nak buat penyaksian begitu, kita mesti tengok puting ataupun kita mesti tengok apa? Kita mesti tengok buah dada si Zainab itu memang masuk kepada mulut si siapa nama tadi? Ali. Begitu. Tu kita boleh tengoklah. Kalau kita nak buat syahadah. Wazina, kita nak buat penyaksian ke atas zina. Laki ni berzina dengan perempuan ni. Ketika itu kalau kita nak buat syahadah, kita mesti tengok kemaluan lelaki itu memang masuk betul ke dalam kemaluan perempuan. Mesti tengok kemaluan masuk ke dalam kemaluan. Kalau kita tengok hanya gerak-geri, maka syahadah kita ditolak. Mesti tengok kemaluan masuk dalam kemaluan. Begitu juga boleh tengok zakar lelaki. Ni kalau berlaku lah. Kalau berlaku, contohnya perempuan tu dia tak nak serahkan tubuh dia kepada suami. Alasannya apa? Alasannya suami dia terlalu ganas. Terlalu ganas boleh menyebabkan mudarat pada badan si wanita tu lah. Jadi ketika itu kalau ada orang nak buat penyaksian ke atas memang lelaki tu memang power atau power sangat hebat sangat sampai boleh bagi mudarat kepada suami, kepada isteri ketika mana persetubuhan sedang berlaku, maka boleh dilihat kemaluan suami tu. Tengok besar betul ke tak, sampai boleh beri mudarat kepada isteri itu. Jadi yang pertama, syahadah, penyaksian ke atas perbuatan. Bila penyaksian ke atas perbuatan, maka nak tak nak mesti kita tengok. Kita nak buat penyaksian, yang ni menyusu dengan yang ni. Jadi kita tengok buah dada ni memang masuk dalam mulut baby ni. Kita nak buat penyaksian, yang ni berzina dengan ni, mesti kita tengok kemaluan dia masuk dalam kemaluan seorang lagi tu. Begitulah seterusnya. Wasyahadatu taratan takunu 'ala al-aqwal fala budda minan nadhari was-sama' kat-talaqi wan-nikah. Penyaksian kadang-kala berlaku ke atas akwal, kata-kata. Maka nak tak nak mesti kita tengok dan dengar. Contoh, dua orang bergaduh, suami isteri. Suami lafazkan talak. Depan qadi minta seorang saksi. Saksi apa? Saksi yang memang betul suami ni melafazkan talak. Kalau kita ada ketika itu dan kita dengar lafaz talak daripada suami, dan kita tengok memang suami itulah yang melafazkan talak, maka kita boleh jadi saksi. Boleh jadi saksi. Tu disebut fala budda minan nazar. Nak tak nak, bila kita nak buat penyaksian ke atas aqwal, ke atas lafaz talak suami ke atas isteri, tak, mesti kita tengok juga suami tu. Sebab apa? Boleh jadi lafaz talak tu bukan keluar daripada suami, daripada orang lain. Daripada orang lain. Bila keluar lafaz talak daripada orang lain, maka tak jatuh talak lah. Jatuh talak ni kalau keluar daripada suami. Tak? Jadi bila kita nak buat penyaksian ke atas lafaz talak yang berbentuk suara, yang berbentuk lafaz, kata-kata, maka kita kena tengok suami tu dan juga kita kena dengar lafaz talak tu. Tak? Begitu. Ataupun kita nak buat penyaksian ke atas nikah. Fayajuzu an-nazaru lisyahadati idza lam yakhaf fitnatan fa in khafaha lam yanzur illa in ta'ayyanat alayhi fayanzur wa yadbutu nafsahu ma amkan. Ini masalah. Dia sebut maka harus kita tengok untuk buat penyaksian kalau tidak takut fitnah. Jadi kita tengok A berzina dengan B. Kita sebut tadi kalau nak buat penyaksian zina, kita nak menyaksikan mereka ni berzina depan qadi, tak, kita mesti tengok kemaluan masuk dalam kemaluan. Boleh tak kita tengok kemaluan ni masuk dalam kemaluan ni? Boleh kalau tidak takut fitnah ke atas diri kita. Kalau takut fitnah ke atas diri kita, tak boleh. Kan kita tengok kan kita pula jadi lain macam. Akhir sekali kita pula melakukan perkara yang haram tersebut. Sebab apa? Sebab tengok kemaluan lain masuk dalam kemaluan lelaki, masuk kemaluan perempuan, jadi menyebabkan hati kita rosak lah. Jadi mesti tidak takut fitnah ke atas diri kita. Kecuali lah kalau tidak ada orang lain. Tidak ada orang lain yang boleh menyaksikan kecuali kita. Ketika itu tengok juga, tapi dia mesti kawal diri dia sebaik mungkin. Mesti kawal diri dia sebaik mungkin.
Anda jangan layan nafsu lah. Bila tengok tu memang betul-betul untuk menyampaikan syahadah, bukan untuk melayan nafsu. Tu. Kat bawah tu kat ta'liq dia sebut apa? Wa hukmun nadhari ila al-amah inda batiya'iha yajuzu an-nadharu ila badaniha ma 'ada ma baina as-surrah wa rukbah wa kadzalika law aradat al-mar'atu an tashtari atau an tashtariya 'abdan. Hukum melihat, ini hukum melihat kepada hamba perempuan ketika mana kita nak beli hamba perempuan tersebut. Ini zaman dulu ada pasar hamba. Jadi kita nak beli hamba perempuan. Boleh tak kita tengok? Hukumnya boleh. Tengok bahagian mana? Tengok seluruh badan dia boleh, kecuali antara pusat dan lutut jangan tengok. Jadi kita pergi ke hamba tu, kita belek-belek belakang hamba, depan hamba, bahagian kaki, antara pusat dan lutut tak boleh. Begitu juga kalau perempuan nak beli hamba. Tadi laki nak beli hamba, ni perempuan nak beli hamba laki. Ketika mana perempuan tu nak beli hamba laki tu, perempuan itu juga boleh melihat tubuh badan si lelaki. Itu tubuh badan si lelaki itu dengan syarat jangan tengok barang yang ada di antara pusat dan lutut. Dan ketika mana tengok tu, sebagai orang yang nak membeli hamba, kita sebagai orang yang nak beli hamba, kita tak boleh tengok dengan syahwat, tak boleh. Sebab tujuan kita beli hamba ialah untuk istikhdam, untuk kita gunakan dia bekerja dengan kita, angkat air, hidang air, perah susu binatang ternakan kita dan sebagainya. Maka bila tujuannya untuk istikhdam, untuk buat kerja rumah dan sebagainya, maka tak perlulah kita tengok dengan syahwat. Maka tidak dibenarkan di sini ketika mana kita tengok tu, kita tengok dengan syahwat. Berbeza bab melihat wanita untuk kahwin. Melihat wanita untuk kahwin. Apa tujuan kahwin? Tujuan kahwin ni nak istimta', ambil kesedapan. Maka ketika mana tengok sebelum daripada bertunang itu, kita tengok wanita itu sekalipun dengan syahwat, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Selesai. Jadi dah habis 6 jenis hukum hakam melihat wanita. Tu. Jadi itulah ringkasannya. Nak lebih terperinci boleh buka lah Hasyiah Bajuri. Dia ada dalam kitab tu, Hasyiah Bajuri. Yang ni kita ringkas. Tapi kita ringkas pun okey lah untuk asas tu. Alhamdulillah dah kitab karangan Habib Hassan ni. Bab arkanin nikah. Kita dah masuk bab rukun nikah. Bab rukun nikah. Berapa rukun nikah? Khamsatun, ada 5. Yang pertama zaujun, suami. Yang kedua zaujah, isteri. Yang ketiga wali. Yang keempat syahidan, 2 orang saksi. Yang kelima ialah sirah tu lafaz ijab dan juga qabul. Jadi bila tidak ada salah satu daripada 5 perkara ni, maka nikah itu tidak akan terbentuk. Sebagaimana salat, antara rukun salat ialah rukuk. Bila tidak ada rukuk, maka salat tidak akan terbentuk. Boleh, itu maksud rukun. Nak tak nak mesti ada dia untuk terbentuknya sesuatu itu, untuk terbentuknya mahiyah. Fil hadis, dalam sebuah hadis Nabi sebut Nabi bersabda, kullu nikahin la yahduruhu arba'atun fahuwa sifah. Setiap nikah yang tidak dihadiri oleh 4 orang, maka fahuwa sifah, ai zinan, maka itu zina. Mana persetubuhan yang berlaku selepas tu zina. Apa maksud 4 orang dalam hadis tersebut? Wal muradu bil arba'ati az-zawju, suami, wal wali, wasyahidan, dan 2 orang saksi. Jadi 4 orang ni mesti ada. 4 orang ni mesti ada. Tidak ada 4 orang ni, maka ketika menakad nikah tu tidak ada 4 orang ni, nikah tu dianggap sebagai tidak sah. Dan persetubuhan selepas tu dipanggil zina. Ar-ruknul awal, rukun yang pertama ialah al-wali. Rukun yang pertama ialah al-wali. Kita baca sikit. Fil hadis, dalam sebuah hadis Nabi bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada nikah yang sah illa biwali, kecuali dengan adanya wali, wa syahidai adlin, dan 2 orang saksi yang adil. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan dalam Sahih Ibnu Hibban. Fala yajuzu, ni hukum hakam. Fala yajuzu lil mar'ati an tuzawwija nafsaha. Tidak harus bagi perempuan mengahwinkan diri sendiri, tak boleh.
Perempuan tak boleh nak kahwinkan diri dia sendiri, tak boleh. Perempuan kalau nak kahwin mesti melalui wali. Tak boleh aku kahwinkan diri aku dengan si Ali dengan mas kahwin sekian. Tak boleh. Dia akad nikah sendiri, tak boleh mujib. Boleh tak boleh, perempuan tak boleh. Berbeza dengan mazhab Hanafiyah, cuma ada syarat-syarat tertentulah dalam mazhab Hanafi pun. Wa yanqasimul wali ila qismain, kemudian dibahagikan wali kepada dua bahagian. Wali ada dua bahagian. Pertama, waliyun khas, wali yang khusus, wali yang khas. Siapa wali yang khas? Asabatuz zaujah, asabat iaitu kaum kerabat bagi isteri. Yang kedua, wali yang kedua, bahagian yang kedua ialah waliyun am, waliyan am yang umum. Siapa dia? Hakim ataupun qadi ataupun sultan. Tartibul awliya fil wilayah. Tertib ni apa? Tertib bagi wali-wali pada sudut wilayah. Wilayah ni maknanya pada sudut menjadi wali lah. Jadi contohlah bagi kakak kita nak kahwin. Ketika kakak kita nak kahwin, ayah masih hidup, atuk masih hidup, abang lelaki masih hidup, pak saudara masih hidup. Jadi siapa yang paling layak untuk menjadi wali ketika itu? Kalau bergaduh, siapa yang layak jadi wali? Jadi dia ada tertib dia. Okey. Bila yang atas tidak cukup syarat, maka barulah berpindah kepada yang bawah. Nanti kita akan bincang sawalibul wilayah, perkara-perkara yang membatalkan kewalian, yang menyebabkan berpindahnya wali daripada yang atas kepada yang bawah. Antaranya ialah al-kufru, kufur. Kita ambil satu dulu untuk buat contoh ni. Itu perbahasan untuk memudahkan penjelasan kita. Yuqaddamul ab, pertama sekali yang layak untuk menjadi wali ialah ayah. Okay, kalau ayah tu kafir, thummal jad, berpindah kepada atuk. Kalau atuk tu kafir, atuk kepada atuk dan ke atas. Okey, atuk semua dah tak ada ataupun dah mati ataupun kufur belaka. Thummal akh asy-syaqiq. Tak, contoh kakak nak kahwin ni, ayah dia dulu, ayah kafir, atuk pun kafir, atuk kepada atuk kafir juga. Tak, kita berpindah kepada akh asy-syaqiq. Akh asy-syaqiq ni apa? Abang dia ataupun adik lelaki dia yang seibu sebapa dengan dia. Thummal akh li'ab, kemudian abang dia yang sebapa dengan dia, dengan perempuan tu. Thumma ibnul akh asy-syaqiq, kemudian anak saudara dia, anak saudara perempuan tu. Anak saudara yang mana anak tu ialah anak kepada abang dia yang seibu sebapa dengan dia. Tu. Insafat dan ke bawah. Thumma ibnu akh li'ab, kemudian anak saudara anak saudara, dia nak sebut ni, anak saudara mana abang, anak saudara kepada abang dia yang abang tu sebapa dengan dia, sebapa dengan perempuan tu lah. Wa insafat dan ke bawah. Thumma al-ammu syaqiq. Okey, kalau semua yang kita sebut tadi tu kufur belaka, maka berpindah kepada wali yang lebih jauh, iaitu ammu syaqiq, pak saudara perempuan tu. Pak saudara yang macam mana? Pak saudara yang ayah dan mak dia tu merupakan ayah kepada mak kepada ayah kita. Tu. Mana adik-beradik ayah kita lah. Adik-beradik ayah kita yang sama mak sama ayah. Tu. Jadi perempuan tu nak kahwin, tak, jadi pak saudara. Pak saudara tu merupakan adik kepada ayah dia ataupun abang kepada ayah dia. Dan pak saudara dia tu dengan ayah dia tu berkongsi pada sudut mak dan ayah. Itu. Thummal ammu li'ab. Kemudian kalau yang tu pun kufur, berpindah kepada am li'ab, pak saudara juga. Cuma pak saudara yang sebapa. Pak saudara yang sebapa. Maknanya pak saudara dia tu dengan ayah dia tu berkongsi pada bapa je, mak lain-lain. Thumma ibnul am asy-syaqiq, kemudian anak saudara bagi pak saudara yang seibu sebapa dengan ayah dia. Thumma ibnul am li'ab, kemudian anak saudara ibnul am ni anak saudara
anak kepada pak cik dia, anak kepada pak cik dia, yang mana pak cik dia tu dengan ayah dia berkongsi pada bapa sahaja. Jadi anak kepada pak cik tu. Sampai ada kitab mudah sikit lah. Wa insafa thumma amul ab. Kemudian amul ab. Amul ab ni siapa dia? Pak saudara kepada ayah dia. Pak saudara kepada ayah dia. Siapa dia tu? Perempuan tu nak kahwin. Yang atas tadi semua tak ada dah. Akhir sekali berpindah kepada amul ab asyaqiq, pak saudara ayah dia. Pak saudara ayah dia. Adik-beradik kepada atuk kita. Adik-beradik kepada atuk ayah dia tu. Boleh tak? Apa ni? Selalu Bang Ibat ni tak? Dia nak kena tulis kat papan hitam. Jadi tadi summa ibnu li'ab wa insafal, kemudian summa amul ab asyaqiq. Amul ab asyaqiq. Contoh perempuan tu nak kahwin, tak? Kemudian ayah tak ada, atuk tak ada, pak saudara tak ada, pak saudara sebapa tak ada, anak pak saudara tak ada belaka. Akhir sekali berpindah kepada siapa dia? Adik-beradik atuk. Adik-beradik atuk dia. Adik-beradik atuk dia kita panggil apa? Amul ab. Amul ab, pak saudara bagi ayah wanita tu. Pak saudara bagi ayah wanita. Jadi wanita tu ada pak saudara. Ayah kepada wanita tu ada pak saudara juga. Jadi ayah pak saudara kepada ayah dia. Gitulah. Summa amul ab li'ab. Kemudian pak saudara kepada ayah dia. Cuma pak saudara itu dengan ayah dia itu tak berkongsi pada bapa sahaja. Berkongsi pada bapa sahaja, mak lain-lain. Summa sairul ansabah, kemudian kaum kerabat yang lain. Summal mu'tiq. Kalau tidak ada juga yang kita sebut tadi, kita akan cari mu'tiq. Mu'tiq. Apa mu'tiq? Mu'tiq ni ialah orang yang membebaskan perempuan tu. Contoh Zainab. Zainab nak kahwin. Siapa akan jadi wali Zainab? Ayah. Ayah tak ada, atuk tak ada. Asyaqiq tak ada, semua tak ada. Bila kaum kerabat tak ada, kita cari mu'tiq. Mu'tiq tu apa? Orang yang pernah membebaskan Zainab. Zainab dulu hamba dan pernah dibebaskan dan telah dibebaskan. Okey, siapa yang membebaskan Zainab dulu? Ali. Maka Ali yang layak menjadi wali kepada Zainab, kepada Zainab. Fa asabatuhu. Okey, kalau Ali yang membebaskan Zainab, Ali pun tak ada, maka kita cari asabah bagi Ali. Siapa dia? Ayah Ali. Ayah Ali tak ada, atuk Ali. Atuk Ali tak ada, abang Ali. Abang yang seibu sebapa dengan Ali. Tak ada juga, cari abang yang sebapa dengan Ali. Kemudian anak saudara si Ali dan seterusnya. Dan seterusnya. Kalau tak ada juga, summa mu'tiqul mu'tiq. Orang yang membebaskan, orang yang membebaskan. Tadi kita sebut Zainab dibebaskan oleh Ali. Maka Ali yang menjadi wali kepada Zainab. Okey, sekarang ni Ali tak ada. Lepas tu asabah bagi Ali pun tak ada. Maka ketika itu kita cari orang yang pernah membebaskan Ali. Kita andaikan Zainab hamba, Ali pun hamba dulu. Lepas tu dibebaskan oleh seorang tuan. Tuan tu nama dia Salah, saya contoh. Saya yang membebaskan Ali. Maka saya yang boleh menjadi wali kepada si Zainab. Okay, saya dah mati, ayah saya dah mati, pindah kepada datuk. Tak ada juga pindah kepada asyaqiq dan seterusnya. Begitulah. Okay, start semua benda tak ada dah. Semua orang tak ada. Mu'tiqul mu'tiq pun tak ada. Maka akhir sekali berpindah kepada al-hakim. Pindah kepada siapa? Al-hakim, pemimpin lah. Qadi dan sebagainya. Selesai. Okey, masalah. Al-ibnu la yuzawwiju ummahu bimahdhil bunuwah, lakin bighairiha ka'an kana hakiman aw mu'tiqan. Mak atau ibnu amin laha. Mak anak tidak boleh mengahwinkan mak dia. Mak kita nak kahwin. Tak. Contoh ayah kita meninggal, mak kita nak kahwin lain. Anak ni, kita ni boleh tak kahwinkan mak kita? Kita jadi wali kepada mak kita? Jawapannya tidak boleh. Kalau kita jadi wali tu atas nama anak kepada mak, tak boleh. Tapi kalau kita jadi wali itu atas nama lain,
Contohnya apa? Kita hakim, kita qadi di kawasan tu. Maka kita kahwinkan mak kita. Ketika itu kita kahwinkan mak kita tu bukan atas dasar kita sebagai anak dia, tak. Tapi kita ni sebagai hakim di tempat itu. Ataupun kita ni sebagai mu'tiq. Kita ni sebagai mu'tiq, orang yang pernah membebaskan mak kita dulu. Jadi mak kita cari ayah, cari datuk semua tak ada, akhir sekali kembali kepada mu'tiq, orang yang telah membebaskan dia. Siapa yang membebaskan dia? Kitalah sebagai anak. Tak? Boleh? Tu. Jadi kesimpulan dia, anak tak boleh nak kahwinkan mak, tak boleh jadi wali kepada mak kalau semata-mata atas nama mak dan anak. Berbeza kalau anak kahwinkan mak atas dasar anak tu ialah hakim, qadi di kawasan itu. Maka tugas qadi mengahwinkan, maka boleh dikahwinkan atas nama qadi. Ataupun dia nak kahwinkan atas nama lain, contohnya mu'tiq. Contohnya mu'tiq, orang yang pernah membebaskan mak dia dulu. Contohlah satu masa mak dia jadi hamba kepada dia sendiri, lepas tu dia bebaskan mak dia. Jadi ketika mana mak dia nak kahwin, cari wali, tak ada ayah, tak ada mak, pak saudara, tak ada, semua tak ada, maka kembalilah kepada mu'tiq. Jadi dia kahwinkan mak dia tu atas nama dia tu mu'tiq, orang yang pernah membebaskan mak dia, bukan atas dasar dia tu anak kepada mak dia. Selesai. Syurutul wali thamaniyah. Syarat wali ada 8. Syarat wali ada berapa? 8. Okey. Jadi rukun yang pertama daripada rukun nikah yang 5 ialah wali. Ada wali, kita sebut ada wali khas, wali am. Wali khas kita dah bincang. Lepas ni dia akan lebih luas lah pembicaraan mengenai wali. Tak apa, kita bawa satu persatu. Kemudian dibincangkan pula syurutul wali, syarat untuk menjadi wali. Adakah semua syarat untuk menjadi wali, maksud dia kalau cukup syarat ni maka pernikahan tu sah. Kalau tidak cukup syarat ni maka pernikahan itu tidak sah. Okey. Yang pertama al-ikhtiyar, fa in ukriha fala yasihu tazwijuhu illa idza kana al-ikrahu bihaq. Yang pertama wali itu dia mengijabkan anak dia. Contoh, wali itu mengijabkan anak dia memang ikhtiar diri sendiri, bukan dipaksa. Kalau dipaksa maka tidak sah pernikahan tersebut. Kecualilah kalau pasangan itu bihaq. Pasangan bihaq, mana pasangan itu dengan kebenaran. Apa gambaran seseorang itu dipaksa? Cuma pasangan itu benar, bukan pasangan yang batil, bukan pasangan yang salah. Suratuhu idza adalaha bi an da'at wa hiya kuf'un balighatun ila nikah fayamna'uha fa fi hadhihi al-halah yajuzu lil hakim an yujbirahu an nikah. Gambarannya ialah seorang wanita yang baligh, contoh anak kita dah baligh. Lepas tu dia kata kat kita, ayah saya nak kahwin dengan Abu. Abu ni pula kufuk dengan dia, satu darjat dengan dia, tak sesuai dengan dia. Kita halang, kita kata tak boleh kahwin dengan Ali, tak boleh kahwin dengan Abu. Alasan kita tak tahu alasan benda. Tak, ketika itu kita dipanggil orang yang adil, orang yang telah melakukan apa? Adil. Dipanggil adil. Ketika itu wali boleh ambil tempat, wali boleh, bukan wali, hakim boleh masuk campur. Hakim boleh paksa kita sebagai ayah untuk mengkahwinkan anak kita. Dan ketika itu sekalipun kita dipaksa, pernikahan itu kekal sah. Boleh. Jadi yang pertama, syarat yang pertama, mesti wali itu ikhtiar, bukan dipaksa untuk menjadi wali. Kecuali kalau dipaksa menjadi wali pada gambaran, pada perasaan yang benar. Gambaran tadilah anak kita yang dah balik, tak, dia minta kat kita nak kahwin dengan seorang lelaki. Lelaki tu pula kufuk dengan dia, sesuai dengan dia. Kita sebagai ayah halang daripada anak kita kahwin tanpa alasan. Tak, ketika itu kita dipanggil adil. Adil ni boleh jadi wali itu akan berpindah kepada ab'ad, boleh jadi kepada hakim. Kalau sekali sahaja adil berlaku, maka berpindah kepada hakim. Hakim boleh paksa kita untuk mengahwinkan si anak. Dan kalau kita kahwinkan anak kita dan akan terpaksa sekalipun, hukumnya sah. Lepas ni dia akan sebut ba'adil tu. Yang pertama. Yang kedua, al-hurriyah, wali mesti merdeka.
ay kamil al-hurriyah fala wilayata lirraqiq aw al-muba'adi aw al-mukatabi wa la yasihhu an-nikahu bi waliyyin zahir al-hurriyah aw masturiha. Jadi syarat kedua nak jadi wali ialah mesti merdeka, iaitu 100% tubuh badan dia merdeka. Maka orang yang hamba tak boleh jadi wali. Sama ada hamba tu hamba yang sepenuhnya 100% badan dia hamba, raqiq, ataupun muba'ad, separuh badan dia merdeka, separuh lagi hamba, juga tak boleh jadi wali. Ataupun hamba mukatab yang telah kita bincang sebelum ni, juga tak boleh jadi wali. Wala yasihu nikah biwali zahiril hurriyah, dan tidak sah nikah dengan wali yang zahir kemerdekaannya ataupun mastur, terselindung kemerdekaannya. Ditulis kat bawah tu apa maksud zahiril hurriyah. Zahiril hurriyah ialah mana, nombor 3, bi an yakuna fi baladin al-ahraru fiha akthar min al-ariqa fil awal. Jadi maksud zahirul hurriyah ialah seseorang itu zahirnya merdeka. Macam mana kita nak sebut seseorang itu zahirnya merdeka? Seseorang itu berada pada satu negara yang negara itu kebanyakannya orang merdeka. Bukan kebanyakannya, yalah, negara itu lebih ramai orang merdeka daripada orang yang hamba. Contoh, orang yang merdeka 60%, hamba 40%. Tak? Itu. Jadi wali itu, contoh wali pada Zainab, pada zahirnya bila wali Zainab tu duduk di negara tu, pada zahirnya merdeka lah. Sebab apa? Sebab ramai di tempat itu, 60% di tempat itu merdeka. Jadi pada sudut zahir kita hukum merdeka, tapi boleh jadi juga dia tu hamba. Dia termasuk dalam bawah peratusan yang 40 tu, yang hamba tu. Tak, maka ketika itu tidak sah menjadi wali. Tidak sah menjadi wali. Ataupun mastur al-hurriyah. Mastur al-hurriyah. Hurriyah itu mastur, tertutup, tersimpan. Apa nak terjemah mastur? Terselindung. Macam mana gambaran wali yang mastur al-hurriyah? Aw ghalaba 'adadul ahrar ala al-ariqa fi tsani. Seseorang itu berada pada satu negara, yang negara itu ghalib kebanyakannya ialah orang yang merdeka, tapi ada juga beberapa orang yang hamba. Ada juga hamba lah 10%, 5%. Tak? Jadi wali kat situ boleh jadi merdeka, tapi boleh jadi juga dalam peratusan yang sedikit dia tu hamba. Ketika itu tidak sah orang sebegitu menjadi wali. Jadi mesti kita nak merdeka sungguh. Tak boleh yang zahir sahaja kita hukum sebagai merdeka ataupun masturu al-hurriyah, tidak sah. Wallahu a'lam. Begitu yang disebut dalam kitab ni lah. Tapi sekarang ni tak ada isu lah, sebab semua dah merdeka lah. Syarat yang ketiga, syarat wali ialah az-zukurah, lelaki. Fala wilayata limra'atin wala khuntha, maka tidak ada kewalian kepada perempuan dan juga khuntha. Dua orang ni tak boleh jadi wali. Mesti lelaki yang jadi wali. Yang keempat, at-taklif, ay balighan aqilan fala wilayata lis-sabi. Yang keempat, mesti mukallaf. Apa mukallaf? Wali itu dah baligh, dah berakal. Maka tidak boleh jadi wali kalau masih kecil, belum baligh, ataupun orang gila. Okey, li'annahu masubul ibarah. Wa amal majnun, adapun orang gila, fa fi tafsil, perincian. Jadi syarat yang keempat nak jadi wali mesti taklif, mukallaf. Apa mukallaf? Dia tu dah baligh. Kalau tidak baligh lagi tak jadi wali. Kalau gila macam mana? Pada gila ada perincian. Apa perincian dia? Idza kana mutlaqal junun ay daimuhu fa hadha tuslabu minhu alwilayah ila al-ab'ad. Kalau contoh Zainab nak kahwin, ayah dia gila. Gila macam mana ayah dia tu? Gila sepanjang zaman. Gila sepanjang zaman. Gila sepanjang waktu. Tiap waktu gila. Ketika itu dicabut kewalian daripada ayahnya, maka berpindah kepada yang jauh. Yang jauh siapa dia? Lepas ayah, atuk lah. Itu. Maka ayah tak boleh kahwinkan anak ketika itu. Idza kana yataqatta' jununuhu wa in qalla ka yawmin fi sanati fa hadha yuntadharu ila an yafiqa li anna muddatun yasirah. Kalau ayah dia tu gila, cuma gilanya dalam setahun tu sehari. Sebelum-sebelum ni memang ayah dia ada gila,
Cuma dalam setahun tu sehari je gila. Dah. Ketika itu, contohlah nak kahwin hari Senin pula jatuh gila. Adakah berpindah kepada al-ab'ad wali jauh? Tidak. Malah wajib tunggu ayah dia sedar. Sebab apa? Confirm sehari sahaja gila je. Maka lepas dia sedar tu, dia kahwinkan anak dia tu. Itu kalau gila sehari dalam setahun. Wa amma idza kana yazidu ala 3 ayyam fa hadha fi ayyami ifaqati yuzawwiju wa fi ayyami jununi tantaqilu al-wilayatu ila al-hakim wa qila ila al-ab'ad. Kalau ayah dia gila, yazid ala 3 ayyam, yazid ala 3 ayyam, lebih daripada 3 hari, contoh 4 hari ke atas, gila. Mana dalam setahun tu 4 hari 5 hari gila. Nak buat lagu mana? Hukum dia fahadha fi ayyami ifaqati yuzawwish. Kalau anak dia tu kebetulan nak kahwin dan ayah dia tak gila, maka ayah dia kahwinkan. Tapi kalau kebetulan anak dia yang lain nak kahwin, waktu tu ayah dia tengah gila, dalam tempoh 4 hari gila tu ataupun 5 hari gila setahun tu, tak, ketika itu berpindah kewalian kepada hakim. Terus kita pergi jumpa qadhi lah, tak, yang mengahwinkan, untuk mengahwinkan anak tu. Tak, waqilah ada pendapat kata berpindah kepada ab'ad, iaitu berpindah kepada datuk. Selesai. Nanti itu hukum hakam mengenai gila. Jadi selesai 4 syarat. Syarat yang kelima bagi wali ialah adamul fisq. Yang ini penting, sangat penting. Adamul fisq, tidak fasik. Syarat wali ialah tidak fasik. Syarat wali ialah tidak fasik. Maksud tidak fasik ialah bukan adil, tak? Kena faham elok-elok. Dalam bab nikah ni, dalam bab ni, maksud tidak fasik, maksud dia bukan adil. Maka bila kita sebut lagu tu, orang yang boleh kahwinkan anak dia, mana dia boleh jadi wali, orang yang tidak fasik, dengan makna dia tidak fasik dan dia tu adil. Itu yang pertama. Ataupun orang tu tidak fasik dan tidak adil. Ada juga orang lagu tu. Orang yang tidak fasik dan juga tidak adil juga boleh mengahwinkan anak dia. Boleh. Kita akan baca. Sebab tidak disyaratkan adil kat sini. Adamul fisq. Kat bawah tu ditulis fala tushtaratul adalah wa innama yushtaratu nafyul fisq wa dhalika faqat fil wali alladhi yuzawwiju bil wilayah amma alladhi yuzawwiju bil milki fala yushtaratu fihi dhalik. Maka yang kelima disebut dalam kitab tidak fasik. Apa maksud tidak fasik? Kat bawah tu ditaklikkan tidak disyaratkan adil. Yang penting dia itu tidak fasik. Yang penting dia itu tidak fasik. Tidak fasik tidak semestinya adil. Tidak fasik bawah tu ada 2. Adil, yang kedua tidak fasik dan tidak adil. Itu juga dipanggil sebagai tidak fasik. Dua-dua golongan tu boleh mengahwinkan anak dia. Okey, syarat tidak fasik itu hanya disyaratkan bagi wali yang mengahwinkan anak dia atas dasar kewalian, atas dasar wilayah. Mereka yang mengahwinkan orang jagaan mereka atas nama pemilikan, maka tidak disyaratkan adil. Contoh, saya ada hamba, saya kahwinkan hamba saya atas nama, atas dasar atas dasar dia tu milik saya. Ketika itu sekalipun saya fasik, sah akad nikah itu. Sebab apa? Syarat tidak fasik hanya disyaratkan bagi mereka yang mengahwinkan anak mereka ataupun orang yang berada di bawah jagaan mereka. Tak. Bila mana mereka mengahwinkan atas nama wilayah, bukan atas nama al-milk. Selesai kat situ. Adamul fisq. Wal fisqu, apa maksud fasik? Tidak fasik. Apa maksud fasik? Wal fisqu yakunu birtikabi kabiratin amidan aliman mukhtara. Fasik boleh berlaku dengan boleh berlaku dengan salah satu daripada 2 cara. Yang pertama, melakukan dosa besar secara sengaja, tahu hukum itu haram, dan juga mukhtar, buat perkara itu secara ikhtiar. Contoh berzina, naudzubillah. Tak, dia berzina tu dia tahu hukumnya haram dan dia berzina dalam keadaan ikhtiar, bukan dipaksa. Tak, dan dia berzina tu dalam keadaan itulah, itu syarat dia. Amidan, sengaja berzina. Aliman, tahu hukum berzina itu haram. Lepas tu mukhtar, pilihan sendiri, bukan dipaksa. Ketika itu jadi fasik. Seseorang tu bila buat dosa besar jadi fasik.
nak kembali adil mesti berlalu setahun. Contoh dia berzina hari ni 1 hari bulan 1 2001 atau ikut bulan Islam, dia nak kembali adil selepas dicop sebagai fasik mesti berlalu setahun, berlalu dulu 4 musim. Bila berlalu setahun tu orang akan tengok dia, dia ni tak berzina balik, dah berubah, tak buat dah dosa besar yang lain. Habis setahun lulus ujian baru dapat title adil balik. Boleh? Tu kalau nak kembali adil lah. Okey, lepas dia berzina tu dia bertaubat, sehari lepas tu bertaubat terus. Bila bertaubat adakah jadi adil? Tidak, dia mesti berlalu setahun baru jadi adil. Tapi dengan taubat tu dia dapat satu perkara. Apa satu perkara tu? Dia tidak lagi fasik. Tapi dalam masa yang sama tidak adil. Sebab nak jadi adil mesti berlalu setahun, ujian setahun, test setahun. Jadi bila orang tu berzina, kita sebut dia tu jadi fasik. Nak jadi adil mesti berlalu setahun, diuji dulu dalam setahun. Lepas tu kalau dia bertaubat sebelum habis masa setahun tu, kita sebut dia tu tidak fasik, tidak adil, boleh juga mengahwinkan anak dia. Okey. Jadi fasik boleh tercapai dengan salah satu daripada dua cara. Yang pertama tadi yang kita telah sebut, dengan buat dosa besar. Yang kedua, au bil israri ala saghiratin wa lam taghlib ta'atuhu ala ma'asih. Berterusan buat dosa kecil. Berterusan buat dosa kecil dengan syarat walam taghlib ta'atuhu, dalam masa yang sama tidak ghalib, tidak banyak ketaatan lebih daripada maksiat. Maknanya dia tu berterusan buat dosa kecil, dalam masa yang sama dosa dia lebih banyak daripada pahala. Maksiat dia lebih banyak daripada dia punya ketaatan. Itu dipanggil fasik. Adapun orang yang sentiasa buat dosa kecil, berterusan buat dosa kecil, macam kita lah, berterusan buat dosa kecil. Kemudian dalam masa yang sama ketaatan tu insya-Allah lebih banyak daripada maksiat. Ketika itu tidak jadi fasik. Okey, jelas kan? Jadi dua cara untuk jadi fasik. Disebut cara tu bukan suruh jadi fasik lah. Fa in tahaqqaqa al-fisqu, kalau dah yakin seseorang tu fasik, fatantaqilu al-wilayatu ila al-ab'ad, maka kewalian al-wilayah berpindah kepada al-ab'ad, wali yang jauh. Kalau ayah fasik pindah kepada atuk fasik pindah kepada abang kandung. Tu dia. Mana tadi hilang? Li hadis dalil kepada mesti tidak fasik ketika mana wali itu mengahwinkan anak dia. Dalilnya ialah li hadis la nikaha illa bi waliyin mursyid. Tidak ada pernikahan yang sah melainkan dengan wali yang mursyid. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i sebut wal muradu bil mursyid, yang dimaksudkan dengan mursyid ialah al adli, adil. Wa yustathna, dikecualikan daripada syarat adalah itu ialah al imamul a'zamu fala tantaqilul wilayatu anhu fayuzawwiju banatihi wa banati ghairihi bil wilayatil 'ammati ta'ziman li sya'nih atau li sya'nih. Jadi kita sebut wali mesti adil kalau dikahwinkan atas nama kewalian, bukan atas nama pemilikan. Dikecualikan daripada syarat itu al-imamul a'zam, amirul mukminin, contoh Sayyidina Umar dan kalau adalah ataupun hari ni mungkin ni lah kita di Malaysia ni amirul mukminin kita sebut dia ulil amri, siapa dia? Raja kita, sultan kita. Kalau sultan tu tak fasik, maka dia tidak berpindah kepada orang lain. Malah dia boleh kahwinkan dalam keadaan dia fasik. Dia nak kahwin dengan siapa? Dia boleh kahwinkan anak dia, dia boleh kahwinkan anak orang lain. Tapi dengan apa? Dengan wilayah yang amah, wilayah yang umum, bukan wilayah yang khasah. Jadi contohlah nama ulil amri itu Zaid. Zaid ada anak nama dia Zainab. Zaid fasik. Okey, Zaid ni kalau dia kahwinkan anak dia menggunakan wilayah yang khasah tidak sah. Wilayah yang khusus tidak sah. Tapi kalau dikahwinkan anak dia atas nama wilayah yang amah, dia tu ialah ulil amri di kawasan tu, di negara tu, maka dikahwinkan anak dia. Ketika itu sekalipun dia fasik sah, tidak ada masalah. Sebab dikahwinkan itu atas nama lain, atas dasar lain, bukan atas dasar dia tu wali, atau bukan atas dasar dia tu pok ayah kepada anak dia tu.
ta'ziman li sya'ni, sebab kita nak membesarkan pemimpin kita itulah. Okey. Waqtar al-mutaakhirun adam al-intiqal li umumil fisq. Ini dalam kitab-kitab lain pun sebutlah. Ikhtiar ulama-ulama yang terkemudian, antaranya al-Imam Al-Ghazali dan juga beberapa ulama yang lain, dia sebut sekalipun fasik wali pada hari ini, maka tak perlulah kita pindah kepada ab'ad. Contoh, ayah tu fasik, tak payahlah kita pindah kepada ab'ad, tak perlu kita pindah kepada atuk. Sebab apa? Li umumil fisq, sebab kefasikan ni zaman mereka lagi ni, bukan zaman hari ni, zaman mereka lagi dah tersebar luas kefasikan itu. Jadi bayangkan kalau zaman hari ni lah. Jadi kalau kita ikut pandangan ni lebih mudah. Jadi kalau ayah tu nak kahwinkan juga kita, sedangkan ayah kita tu fasik, maka kita ahlan wa sahlan lah. Kita ikut pendapat Imam Al-Ghazali dan sebagai ulama yang lain yang mengatakan tidak berpindahnya kewalian sekalipun si wali itu fasik. Tu. Wallahu a'lam. Okay, idza tabal wali, ni masail. Idza tabal wali min kabiratin fayuzawwiju fil hal wa la yushtaratu ikhtibaru sanatin ka ghairi. Ini yang saya sebut tadilah. Kalau wali itu fasik, kemudian bertaubat dengan taubat nasuha, kemudian terus dia kahwinkan anak dia, sah tak? Sah, tidak ada masalah, dan tak perlu kita tunggu selama setahun uji test untuk ayah tu. Tak perlu. Sebab apa? Sebab ketika mana dia tu bertaubat, ketika itu dia telah bersifat dengan tidak fasik, dalam masa yang sama tidak adil, maka tidak ada masalah, boleh menjadi wali. Seterusnya, az-zimmiyatu la yushtaratu fi waliha al-islam lakin yushtaratu fihi al-adalatu fi dinih. Az-zimmiyah ni perempuan yang zimmi, perempuan yang zimmi. La yushtaratu fi waliha Islam, tidak disyaratkan bagi walinya Islam. Lakin yushtaratu fihi al-adalah, tapi disyaratkan wali itu adil dalam agamanya. Contoh Yahudi nak kahwinkan anak dia yang Yahudi juga, cuma mereka dah ada buat akad zimmi dengan pemimpin Islam, tak? Maka perempuan tu panggil zimmiyah lah. Wali tu tidak disyaratkan Islam, ayah dia tu memang Yahudi, bukan Islam lah. Tak ada masalah untuk kahwinkan anak dia dalam keadaan dia tu bukan Islam, tapi dengan syarat ayah dia tu dianggap sebagai adil dalam agama Yahudi. Kalau agama Yahudi berkata kawan ni tak boleh pakai ni, fasik, maka tak boleh lah, kena pindah pada orang lain. Ya Rabb. Nombor 6, adamul ikhtilalin nazari biharamin aw khabal. Syarat yang ke-6 bagi syarat-syarat wali ialah adamu ikhtilalin nazar. Tidak rosaknya akal disebabkan tua ataupun disebabkan sakit, kekurangan di otak. Itu maksud dia. Al-maqsudu huna adamu ikhtilalil aqli bisababi syaykhukatin aw kharafin. Jadi yang ke-6, wali tak boleh orang yang nyanyuk, tak boleh orang yang mereng, tak boleh orang yang otak tak berapa nak ingat, tak boleh. Mesti orang yang mundabit, orang yang sihat molek, yang ingat, yang boleh uruskan perkara dengan baik. Tak boleh ambil ayah yang umur 95 tahun dah, letak barang tak ingat, letak apa tu, baru sembahyang dah tak ingat dah, aku ni sembahyang ke belum, tak, baru makan dah tak ingat, orang tanya dah makan ke belum, dia pun tak tahu. Orang jadi nyanyuk lah. Orang yang manusia yang sebegitu rupa tak ada jadi wali dah. Li'annahu fi hadhil halah la yali amra nafsi fala yali amra ghairi min babi aula. Sebab ketika itu dia tak boleh nak handle diri dia sendiri, sebab dia nyanyuk. Lebih-lebih lagi kalau nak handle urusan orang lain, nak jadi wali kepada orang lain, maka lebih-lebih lagi tidak boleh. Nombor 7, adamul hajri bisafah. Nombor 7, syarat nombor 7 bagi wali ialah adamul hajri bisafah. Tidak dihajar, tidak disita. Bahasa kita apa? Sita lah bahasa kita. Kenapa bahasa kita? Tak tengok dulu tadi. Cuma melalui syarahan saya insya-Allah faham. Adamul hajri bisafah, tidak disita, tidak dicop, tidak dihukumkan oleh pemimpin sebagai safih, sebagai bodoh. Bodoh ni bukan tak boleh jawab akmat. Bodoh kat sini maksud dia tak boleh apa? Dia tak boleh menguruskan wang dia dengan baik. Dia tak boleh menguruskan
wang dia dengan baik. Contohnya dia beli coklat Cadbury. Cadbury tu harga berapa ringgit? RM2. Dia bagi RM100, dia belah gitu ya. Tak minta baki semua berapa ringgit. Tak. Dia pegang dalam $3,000 kat tangan, tak dia lempar kat laut. Tu orang bodoh lah tu. Orang yang tidak tahu nilai duit. Bila beli tak penuh langsung nak berkira, minta kurang sikit tak ada. Kira. Beli kitab harga RM1,000, bayar RM1,000. Padahal kitab RM200 je. Jadi kena tipu RM800. Tu orang safih, orang yang bodoh. Orang yang bodoh tak boleh menjadi apa? Tak boleh menjadi wali. Tapi orang yang bodoh macam mana? Orang yang bodoh yang telah dicop oleh hakim. Mungkin ada aduan ke apa semua, maka hakim pergi cek, wakil hakim lah, wakil pemimpin pergi cek, tengok orang ni memang tak boleh ni, kita kena cop atas dahi dia, tak tulis surat sikit, menghukumkan dia tu sebagai safih, bodoh. Ketika itu dia tak boleh jadi wali. Dengan makna mereka yang bodoh tapi tidak dicop, tidak diiktiraf, tidak dihukumkan oleh pemimpin sebagai bodoh, maka kekal boleh jadi wali. Tak? Itu yang pertama. Yang kedua, al-mahjur alaihi bil falas. Begitu juga orang yang disita disebabkan muflis. Muflis ni apa? Dia muflis ni, bahasa mudah dia ialah, kita ni ada hutang dengan orang RM100,000. Tak? Duit yang kita ada RM80,000. Tak? Jadi bila orang nak minta hutang, kita boleh bayar tak? Kita boleh lah bayar, tapi bayar RM80,000 saja. RM20,000 lagi tak mampu sebab tak ada duit. Itu maksud muflis. Muflis ni dia punya hutang lebih banyak daripada duit yang dia ada. Itu muflis. Cuma hari ni mungkinlah hukum tu agak berbeza lah. Kena kaji lebih mendalam lah. Tak? Sebab orang ini duit dalam bank berapa je. Tak, tapi ada hutang ni. Kalau kira hutang tu tak, lebih banyak lah daripada duit yang dia ada. Kalau kita nak ambil iktibar pada waktu yang sama, tak, pada hari itu juga, contoh hari ni, tak, saya hutang rumah, hutang kereta, hutang ni dalam bank ada berapa sen je. Tapi saya bayar lah bulan-bulan tu. Tapi kalau iktibar pada hari ini, maka nilai kereta, nilai motor tu, nilai rumah dan sebagainya, tak, nilai tanah dan sebagainya, boleh jadi hutang itu kalau kita kumpul lebih banyak berkali ganda daripada duit yang kita ada dalam bank. Tak, sebab tu kita tak bayar cash. Jadi mafhum bagi muflis itu pada hari ini perlu dikaji semula lah, tengok semula pandangan lain dan sebagainya. Tapi kita beritahu tu secara ringkas. Satu lagi, ini mazhab. Mazhab boleh jadi pada alam realiti wakil kita amalkan dengan pandangan yang lain, itu tidak ada masalah. Mazhab kekal mazhab. Nak cerita mazhab kena sebut yang dalam kitab ni, jangan sebut benda yang sedang ditatbik dalam negara kita. Kecuali kalau kita beritahu yang ditatbik berbeza dengan mazhab, tak ada masalah. Jadi kalau nak cerita mazhab, cerita je, walaupun berbeza dengan alam realiti, tak ada masalah cerita, sebab kita nak cerita mazhab, bukan nak cerita alam realiti. Tapi kalau kita boleh cerita juga benda yang berkait dengan alam realiti, kita beritahu ini pandangan ni, mazhab sebut sekian, jadi ikut mazhab tidak sah, ikut pandangan lain sah, itu adalah masalah. Tapi tidak disyaratkan untuk cerita mazhab kena tahu alam waqi'. Cerita je lah mazhab, sebab kita cerita mazhab walaupun berbeza dengan waqi'. Faham tak? Kita bukan nak suruh tatbik pada alam realiti ni. Kita cerita mazhab. Tak semua benda dalam mazhab ni kita tatbik pada alam realiti, tidak. Begitu cerita dia. Alam realiti ni dia banyak, dia rumit. Okey, nombor 8, adamul ihram, tidak berihram. Kalau wali itu ihram, contoh ayah ihram, maka kewalian akan berpindah kepada hakim. Tidak berpindah kepada orang yang jauh lah. Wilayatul a'ma yang terakhir boleh lah yang terakhir. Wilayatul a'ma, kewalian orang yang buta. Yasihhu, saya buta, saya nak jadi wali kepada anak saya Fatimah Zahra, boleh ke tidak? Yasihhu an yakuna waliyan li husulil maqsudi bil bahthi was sama'i
wa yuwakkilu fi qabdil mahari min az-zawji wa iqbadihi liz-zawjah. Tu. Maka sah juga akad nikah sekalipun wali itu buta. Sebab apa? Sebab sekalipun dia tak boleh tengok suami, tak, tapi dia boleh bercakap, dia boleh mendengar. Jadi dengan percakapan dan pendengaran tu dia boleh kaji. Depan ni memang betul-betul laki yang akan kahwin dengan anak dia. Dan dia boleh cek sekeliling tu dengan cara pendengaran dan juga dengan cara bercakap. Dia tanyalah orang-orang sekeliling tu betul ke ni si lelaki, betul ke mahal sekian-sekian, betul ke maklumat-maklumat yang berkait lah. Jadi boleh lagi, ada juga cara lagi untuk dia dapatkan maklumat dengan tepat sekalipun dia buta. Kemudian pada qabdil mahar, suami nak bagi mahar kepada wali. Ketika itu wali yang buta wakilkan orang lain, dia wakilkan anak dia ke yang lelaki, tolong ambil. Wa iqbadi lizaujah, lepas tu dia nak serah pula duit yang diberi oleh suami itu kepada orang lain, dia wakilkan orang lain pula, dia wakilkan anak dia juga untuk bagi ke kakak duit tu. Jadi yang ambil duit daripada pihak suami bagi mahar, wali tu, ayah dia tu yang butuh wakilkan anak dia. Contoh anak dia lelaki, tolong ambil duit kakak ni, lepas tu bagi ke kakak. Gitulah maksud dia. Tak. Kat bawah tu dia tulis lakinnal a'ma idza aqada bi muayyanin laghal musamma wa wajaba mahrul mithli wa la yajuzu lil qadi tafwidhu wilayatil 'uqud lil a'ma li'annahu naw'un min al qada'. Akan tetapi orang yang buta bila mana dia akad nikah dengan nilai yang disebutkan dalam akad nikah, ketika itu laghal musamma yang disebutkan itu akan lara, akan tercancel. Contoh, saya akad nikah untuk anak saya, aku nikahkan kamu dengan Zaid, aku nikahkan kamu dengan anak aku Fatimah Zahra dengan mas kahwin 10 juta ringgit, contohlah. 10 juta ringgit yang disebut itu 10 juta tu tercancel. Lepas tu mahar tu kembali kepada kepada apa? Kembali kepada mahamithil. Mahamithil tu maksud dia apa? Contoh, Fatimah dia ada kakak dia tu sebelum ni kahwin 10,000. Fatimah dengan kakak dia rupa lebih kurang, ilmu pun lebih kurang, pandai masak pun lebih kurang, jadi 10,000 juga kakak dia, Fatimah. Jadi kakak 10,000, adik pun 10,000. Lepas tu dia sebut 10 juta tu cancel begitu saja. Sebab apa? Sebab wali yang mengucapkan akad tu buta. Wala yajuzu lil qadi tafwidhu wilayatil 'uqud lil a'mal li'annahu naw'un min al qada'. Dan tidak harus bagi qadi menyerahkan wilayah uqud lil a'mal. Ni pentinglah bagi qadi, bagi pemimpin, tak boleh lantik qadi-qadi yang buta. Contoh, saya pemimpin, tak, Sultan Pahang saya ni contohlah, orang Raub saya lantik seorang qadi yang buta, orang Jengka qadi dia saya lantik yang buta juga, tak boleh. Tak boleh. Mesti melantik orang yang tidak buta. Itu bagi pihak pemimpin, ulil amri. Kalau nak melantik qadi, mesti melantik qadi yang apa dia? Tidak buta. Itu bagi pemimpin lah, nak melantik qadi. Tak. Tapi kalau seseorang itu bukan qadi, tak, dan dia nak angkat nikah, maka kita sebut tadi hukumnya boleh sahaja. Berapa lama dah tak tahu ni. Pukul tak keluar, pukul 4.30 nak berhenti. InsyaAllah nanti kita sambung sawalibul wilayah, perkara-perkara yang membatalkan kewalian. Bila batal kewalian itu, dia akan berpindah kepada wali yang jauh. Ada berapa disebut dalam kitab kita ni, di bawah Manzumah Ibnu Imad. Ada berapa? Ada 7, ada 8. Bila berlaku 8 ni, pada salah satu daripada 8 kepada ayah akan berpindah kepada datuk. Berlaku salah satu daripada 8 kepada datuk, berpindah kepada siapa dia ni? Abang kandung. Begitulah. Kemudian kita akan bahas juga lepas ni gambaran-gambaran yang wali itu ialah hakim. Wali itu ialah hakim. Bukan ayah, bukan atuk, tak, terus berpindah kepada hakim. Dia juga ada gambaran-gambaran tertentulah yang kita akan bincang.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.